Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, petang ini seperti yang dijadualkan, insya-Allah kita akan jalankan satu sesi diskusi santai petang-petang ni, insya-Allah. Dan seperti yang diiklankan, insya-Allah tajuk yang kita akan diskusikan pada petang ini tajuk yang mungkin sebahagian daripada kita nampak dalam bentuk yang reverse. Tajuknya lelaki ataupun wanita lebih ramai di syurga. Dan insyaAllah dalam jadual kita akan bersama dengan dua orang panel, iaitu yang berbahagia Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur dan yang berbahagia Ustazah Muzayyanah Abdullah. Dan sementara kita tunggu Ustazah Muzayyanah masuk, insya-Allah kepada saudara-saudari, sahabat-sahabat yang berkesempatan pada petang ini untuk bersama dalam sesi live ini, selamat datang saya ucapkan. Nama saya Muhammad Ikram Muhammad Nur Wazir dan saya mewakili PTS Publishing House Sdn Bhd. InsyaAllah petang ini kita akan bersama-sama dengan dua orang asatizah yang giat berdakwah terutamanya dalam menggunakan social media. Dan petang ini diskusi kita ni tajuknya lelaki ataupun wanita lebih ramai di syurga. Ini bukan untuk kita banding-bandingkan gender, tetapi sebagai satu persoalan untuk dibincangkan pada petang ini, insya-Allah. Sementara tunggu Ustazah Zai ataupun Ustazah Muzayyanah masuk, Ustaz Zul dah standby di situ. Assalamualaikum Ustaz Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tunggu Ustazah Zai masuk lagi Ustaz Ustazah pun dah baru je buka laptop dan sekejap lagi insyaAllah dah masuk. InsyaAllah. Ustaz, bagaimana kesihatan Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Okey, kita tengok setakat ni saudara-saudari yang mengikuti sesi live ini, ada kita nak buat capaian supaya ramai yang dapat berpeluang untuk mengikuti sesi live ini. Dan untuk makluman, sesi live ini kita siarkan di beberapa platform. Kita ada di platform PTS melalui YouTube PTS TV. Kita ada di platform Ustaz Zulkhairi, ada dua platform, di Facebook personal Ustaz dan juga di Facebook page. Kemudian kita juga bersiaran di platform Ustazah Zai, Ustazah Muzayyanah, insya-Allah. Jadi kalau boleh kita nak jemput, nak undang ramai lagi sahabat-sahabat kita mungkin yang berkelapangan pada petang ini. Kalau boleh saudara-saudari yang dah mengikuti sesi live ini, saya mohon jasa baik untuk share. Di platform saudara-saudari sendiri. Maknanya kalau di Facebook tu, kalau boleh sharekan di Facebook masing-masing, supaya nanti mungkin dapat menarik lebih ramai lagi dalam kalangan orang yang dekat dengan kita, kenalan-kenalan kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat dekat kita, sahabat-sahabat alam maya kita, untuk turut serta. Alhamdulillah, Ustazah Zai pun sudah menyertai kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sangat-sangat. Tidak ada masalah Ustazah, tidak ada masalah. Ustazah, bagaimana kesihatannya? Ustazah masih kuarantin lagi ya? Baru berakhir tengah hari tadi, potong jam dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saudara-saudari, kita sudah lewat 7 minit dari jam 5 petang. Seperti yang dijadualkan, mudah-mudahan kita dapat manfaatkan masa petang ini, yang mana saudara-saudari sendiri yang dah meluangkan masa untuk bersama-sama mengikuti sesi live ini. InsyaAllah kita akan manfaatkan lebih kurang 1 jam, untuk sesi diskusi buku pra terbit. Lebih kurang begitulah, diskusi buku pra terbit. Dan topik yang kita bawakan pada petang ini adalah topik bertajuk lelaki ataupun wanita lebih ramai di syurga. Tanda soal, satu persoalan. Dan kita ada panel seorang lelaki, seorang wanita. Jadi ini bukan perdebatan saudara-saudari, bukan perdebatan untuk memenangkan kumpulan
lelaki ataupun memenangkan kumpulan wanita dalam perebutan kita untuk mencapai syurga yang menjadi dambaan kita semua lah, tetapi untuk dijadikan satu diskusi yang harmoni lah, insyaAllah. Saudari, sekali lagi sebelum kita mulakan, saya suka untuk mohon jasa baik saudari semua untuk kalau boleh share kepada platform kita di Facebook masing-masing, supaya lebih ramai lagi yang dapat menyertai, dan kepada sahabat-sahabat, tuan, cik, puan yang dimuliakan yang datang dari platform yang berbahagia ustazah, yang berbahagia ustaz. Mudah-mudahan selamat datang saya ucapkan, dan mudah-mudahan dapat share supaya ramai lagi yang akan turut serta. Sebelum saya mulakan saudari, sebagai introduction, sesi pada petang ini sebenarnya adalah satu daripada 52 topik yang kita petik daripada buku yang akan diterbitkan, insya-Allah dalam, saya fikir beberapa hari lagi akan siap dicetak, dan buku itu berjudul Siapa Lebih Utama, Wanita Dunia ataupun Bidadari Syurga. Itu tajuknya, dan buku ini menggabungkan dua ustaz dan ustazah, Ustazul Khairi dan Ustazah Muzayyana, yang saya fikir ramai orang dah cukup kenal dengan kedua-duanya, dan mereka bersama dalam buku ini, dan ada lebih kurang 52 topik agama yang menarik yang dikongsikan, dan salah satunya adalah seperti yang ditajuk dan juga seperti yang kita akan diskusikan pada petang ini. Jadi tanpa nak melengahkan masa saudari, saya nak mulakan insya-Allah dengan memaklumkan petang ini kita akan buat lebih kurang masa yang ada berbaki 50 minit ni. Dia punya jadualnya adalah kita akan berikan panel pertama, iaitu yang berbahagia Ustaz Zul nanti untuk mulakan, dan sesudah itu Ustazah Muzayyana akan sambung, dan setiap panel itu diberi antara 15 ke 20 minit untuk berkongsi berkaitan dengan soalan yang saya akan ajukan kepada mereka. Dan selepas itu saya tengok dulu keadaan, kalau ada perbincangan kita jalan ke perbincangan, kalau ada soalan, saudari yang nak mengajukan soalan pun boleh ajukan soalan, dan insyaAllah paling lewat kita jangkakan dalam pukul 6 tu kita dah tamatkan lah, insyaAllah. Dan persoalan petang ini persoalan besar sebenarnya, sebab lelaki ke wanita dua-dua mendambakan syurga. Dan sebagai premis awal saudari, saya suka untuk memetik satu dari ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 111, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan tentang syurga itu menjadi satu ganjaran dalam bentuk akad jual beli antara kita dengan Allah Ta'ala, terutamanya di kalangan hamba-hambanya yang beriman. Kalau boleh saya petik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang yang beriman jiwa dan harta benda mereka dengan memberikan syurga kepada mereka disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Lalu ada antara mereka yang membunuh dan terbunuh. Itulah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu lakukan. Ayat itu berkaitan dengan mengejar syurga. Itulah kemenangan yang besar, Fawzul Azim. Jadi kita nak mengejar Fawzul Azim, lelaki kan ramai yang masuk syurga. Kan? Jadi untuk itu saya nak mulakan dengan yang berbahagia Ustaz Zul. Ustaz, kalau boleh Ustaz mulakan sesi perbincangan pada petang ini. Kita timbul persoalan ini sebab apa? Sebab kita pernah dimaklumkan tentang satu hadis ataupun beberapa hadis dari riwayat yang dikatakan sahih, dan Ustaz boleh ulas nanti, bahawa yang menghuni neraka itu lebih ramainya wanita berbanding lelaki. Cuma persoalan pada petang ini kita tak naklah bawa secara negatif soal neraka, kita bawa kepada syurga. Sebab kita nak mengejar yang baik kan, syurga. Jadi benarkah hadis yang mengatakan wanita lebih ramai menghuni neraka berbanding lelaki? Dan kalaupun benar, apakah konteks dan perbincangannya Ustaz? Jadi silakan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Tuan Ikram Wazir sebagai moderator dan wakil daripada pihak PTS. Ustazah Muzayyanah, barakallahu fikum. Terima kasih pada Ustazah sudi hadir untuk perbincangan pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah, saya tidak mahu memanjangkan mukadimah, saya nak terus kepada poin. Nanti sebab kita nak memberikan tumpuan yang lebih kepada perbahasan yang dibawakan oleh Ustazah Muzayyanah nanti insya-Allah. Baik, saya nak jawab persoalan. Benarkah siapakah lebih ramai menghuni syurga antara lelaki dengan wanita, kan? Okay, dia sebenarnya sebelum kita bincang apa pun, kita mesti ada minda sebagai seorang Muslim yang energetik, Muslim yang progresif, Muslim yang sentiasa melihat sesuatu perbincangan itu dalam bentuk yang positif, bukannya dalam minda yang negatif. Sebagai contoh, dulu kan pada zaman Nabi SAW masih hidup. Okey, pada zaman Nabi SAW masih hidup, ada seorang Yahudi ni dia bergaduh dengan seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yahudi ni sebut Nabi Musa alaihi salam lebih tinggi kedudukan dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi pun marahlah, maka dia tampar orang Yahudi tersebut dan orang Yahudi ni pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tindakan drastik sahabat tadi yang menampar dia. Baik. Jadi bila dilaporkan kepada Nabi SAW, Nabi ni merah muka Nabi dan Nabi agak marah dengan pergaduhan yang berlaku. Lalu Nabi terangkan supaya, ini ringkas cerita, Nabi tegur sahabat supaya jangan dilakukan perbandingan antara mana-mana Nabi. Boleh ya Tuan Ikram kalau kita munculkan semua panelis yang ada supaya saya tidak kekok. Okey, macam ni. Saya nampak muka Tuan Ikram dengan Ustazah ni asal lain sikit. Okey. Dah hilang poin dah. Okey, baik tadi kan. Dan asasnya kita dapat lihat dalam ayat 285 surah Al-Baqarah. Allah sebut wa qalu sami'na la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak akan membeza-bezakan mana-mana rasul. Okey, baik. Tetapi setelah ditelusuri oleh ulama menilai ayat-ayat Al-Quran yang ada dan juga ulama menilai hadis-hadis yang ada. Antaranya ayat dalam surah Al-Baqarah awal juzuk 3 muka surat 42 ya. Disebutkan tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Rupanya para rasul ni dia ada ranking dia. Okey. Maka ulama menyatakan sebenarnya bukanlah Nabi SAW marah dilakukan perbandingan antara para Nabi. Cuma Nabi marah bila perbandingan itu dilakukan dengan cara yang negatif sehingga menyebabkan orang Yahudi tak puas hati. Dalam masa yang sama orang Islam pun tidak puas hati. Tapi kalaulah dibincangkan dalam keadaan yang positif, dilakukan secara ilmiah dan tidak menimbulkan sebarang fitnah, maka silakan, boleh dibincangkan. Sebab itu para sahabat dahulu apabila mereka mendengar hadis Nabi SAW bahawa orang wanita ramai yang menghuni neraka berdasarkan sabdaan Nabi sendiri, mereka tak pernah pun timbul isu gender pada masa tersebut. Tak adalah kaum wanita pun buat gerakan feminisme. Nabi SAW ini ada sifat emansipasi kaum wanita, merendahkan kaum wanita, tak ada. Bila mereka dengar je hadis Nabi bahawa baginda melihat ramai wanita berada dalam neraka, mereka tak pernah menimbulkan isu gender. Sebaliknya mereka melihat dalam bentuk yang positif. Kaum wanita perlu menggiatkan ibadah mereka khususnya sedekah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak elok khususnya yang keluar daripada lidah mereka. Kemudian kaum lelaki pun mereka mengetahui kaum wanita itu tidak lain dan tidak bukan ibu mereka, anak mereka, adik-beradik mereka, sahabat handai mereka ataupun saudara-saudara mereka. Justru mereka pun mesti berjuang untuk memastikan
kaum wanita yang ada hubung kait dengan mereka itu terselamat daripada menjadi penghuni neraka. Baik, itu asasnya. Sekarang ni secara tidak terlalu terperinci, ada dua pendapat ulama dalam membahaskan wanita ataupun lelaki berada dalam neraka. Kata Nabi SAW, hadis yang saya sebutkan tadi, ittala'tu fil jannah fara'aitu aksaruha al-fuqara. Saya telah melihat dalam syurga, saya dapati ramai penghuni syurga ni ialah orang-orang fakir. Wattala'tu fin nar fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Saya juga telah memerhatikan neraka, kebanyakan penduduk neraka ialah kaum wanita. Baik, itu hadis riwayat Bukhari. Hadis yang sahih confirm. Dalam memahami hadis ini, maka ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama yang dipegang oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaih dan ramai lagi ulama yang lain, kaum lelaki lebih ramai menghuni syurga berbanding kaum wanita. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh umum ulama pun. Okay, antaranya hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan dan puan-puan ya. Macam mana satu kali Nabi SAW bagi tahu sahabat-sahabat yang lain. Okay. Nabi tanya, adakah kamu melihat sesuatu? Maka sahabat menyatakan, kami ada melihat sekumpulan burung gagak, yang mana dalam ramai-ramai burung gagak ni yang keseluruhannya berwarna hitam, tapi ada seekor burung gagak tu yang kedua sayapnya putih. Ya, kedua sayapnya putih, paruhnya berwarna merah dan begitulah dengan kedua kakinya. Lalu kata Nabi SAW, tidak akan masuk ke dalam syurga kalangan kaum wanita kecuali seperti burung gagak tersebut. Artinya, burung gagak ni kebanyakannya hitam. Kecuali ada seekor yang pelik. Maka jumlah wanita yang masuk ke dalam syurga itu ibarat burung gagak yang pelik tadi. Yakni sedikit jumlahnya. Dan begitu juga dalam hadis Muslim, disampaikan oleh sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu an, inna aqalli sakinil jannah. Minta maaf, an-nisa ya. Wanita merupakan orang yang paling sedikit menghuni syurga. Baik. Jadi pendapat yang pertama menyatakan orang yang paling banyak menghuni, orang yang paling sedikit menghuni syurga ni wanita, tapi yang paling banyak ialah kaum lelaki, ya. Baik, tapi kalau kita lihat hadis asas tadi, Nabi sebut, saya melihat ahli syurga kebanyakannya kaum fakir. Nabi tak pernah pun kata, saya melihat dalam syurga kebanyakannya orang lelaki. Tak ada. Nabi kata kaum fakir. Kaum fakir ini merangkumi lelaki dan juga wanita. Dan di situ kita pun memahami ada perbahasan ulama tentang mendefinisikan apakah maksud kaum fakir itu sendiri. Ya, baik. Kemudiannya itu pendapat yang pertama. Yang paling ramai menghuni syurga ialah kaum lelaki. Pendapat yang kedua pula menyatakan tidak. Yang paling ramai menghuni syurga ni sebenarnya ialah wanita, bukannya lelaki. Ya, wanita bukannya lelaki. Paling kurang kata Syekh Muhammad Hassan Ad-Dadu. Saya pun tak tahu macam mana cara sebutan, tapi saya pernah beliau pernah datang ke Malaysia, ke UM khususnya, dan orang di UM panggil dia, antaranya mufti wilayah sekarang pun, Dr. Luqman, sebut Ad-Dadu, ya, Ad-Dadu. Jadi Syekh Muhammad Hassan Ad-Dadu seorang yang pakar dalam bidang hadis dan menjadi rujukan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Beliau mengkritik hadis tentang burung gagak tadi, dan beliau menjelaskan wanita ni dalam neraka dialah yang paling ramai dan dalam syurga dia pun yang paling ramai. Ya, dalam syurga dia paling ramai, dalam neraka pun dialah yang paling ramai. Okey, baik. Dan ada ulama yang membahaskan maksudnya pada peringkat awal pembahagian manusia ke dalam syurga dan neraka, insya-Allah tuan-tuan kita semua ni penghuni syurga terus, ya. Jadi bila pembahagian yang awal itu, rupa-rupanya kebanyakan wanita ni ramai masuk neraka dahulu. Disebabkan kesalahan mereka lakukan, terutamanya mereka tidak menjaga lisan mereka, adab dengan kaum suami. Okey. Tapi dosa yang dilakukan oleh kaum wanita itu bukanlah dosa syirik kepada Allah yang membuatkan mereka ini masuk ke dalam neraka buat selama-lamanya. Ya.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada peringkat awal mereka ni berada dalam syurga, dalam neraka. Kemudian mereka dibersihkan oleh Allah Azza wa Jal, mengambil beberapa tempoh berdasarkan individu masing-masing. Kemudian berlakulah hijrah. Seorang demi seorang wanita dalam neraka tadi masuk ke dalam syurga. Jadi pada awalnya betul wanita ni ramai dalam neraka. Tapi bila berlaku hijrah tu, makin ramai kaum wanita yang berada di syurga mengalahkan bilangan kaum lelaki. Dan ini terbukti pada zaman sahabat dulu, zaman tabi'in, orang dah bahas dan benda ni sebenarnya. Ini bukan perbincangan yang baru dipelopori oleh PTS, tidak ya. Ini perbincangan yang berlaku pada zaman sahabat Nabi dulu lagi, pada zaman Abu Hurairah. Orang nak bincang mana lebih ramai, lelaki ke kaum wanita dalam syurga. Maka kata Abu Hurairah, kaum lelaki di syurga nanti minimum ya. Bukan saya nak bincang pasal poligami, pasal perkahwinan, tidak. Kita nak bincang tajuk ni, wanita ke lelaki dalam syurga ni. Minimum kaum lelaki akan mendapat 2 orang isteri di syurga nanti. Dan 2 orang isteri tu bukan 2 orang isteri kalangan bidadari, tetapi kalangan wanita dunia ya. Maknanya Tuan Ikram insya-Allah paling kurang 2 orang. Saya tak kata paling ramai ya, paling kurang 2 orang. Begitu juga dengan sesiapa sahaja. Ini satu keputusan Allah yang kita redha, kita terima dengan hati yang terbuka. Setiap lelaki akan ada 2 orang pasangan kerana Allah Ta'ala akan memastikan seluruh orang yang masuk ke dalam syurga akan ada pasangan masing-masing. Termasuklah Asiah isteri Fir'aun akan ada pasangannya. Termasuklah Maryam, ibu Nabi Isa pun ada pasangannya. Cuma kita tak tahu siapa pasangan mereka. Hadis maudhu' palsu yang tak boleh pakai. Ni tak boleh pakai ya. Menyatakan mereka isteri Nabi Muhammad SAW. Tapi tak boleh pakai. Itu hadis maudhu'. Baik. Jadi oleh kerana seluruh penghuni syurga ni kena ada pasangan, realitinya wanita berada dalam syurga lebih ramai daripada lelaki, menyebabkan setiap orang lelaki akan ada 2 orang paling kurang isteri kalangan wanita di dunia. Jadi itu merupakan bukti yang paling kuat secara perbahasan tak panjang sangat, menunjukkan kaum wanita lebih ramai daripada kaum lelaki di syurga. Dan Tuan Ikram, Ustaz Zai, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kita orang lelaki kena insaf satu benda. Saya kena insaf satu benda. Hadis Nabi menyatakan kaum wanita ramai dalam neraka pada peringkat awal tu kerana kesalahan mereka kepada suami. Itu bukan kesalahan syirik, bukan dosa yang melibatkan negara pun. Kaum lelaki banyak dosa seperti rasuah, ya, seperti salah guna duit kerajaan. Mana-mana negara ya, tanpa ini bukan saya cerita pasal negara kita, tak. Mana-mana negara, peperangan dan pembunuhan, gangster, samsing, kaum lelaki. Bahkan yang menganiaya isteri kaum lelaki. Jadi kaum lelaki tak boleh duduk senang lah kata kaum wanita ramai neraka, kami ni geng-geng syurga, tak. Nabi kata kaum wanita ramai dalam neraka, Nabi tak kata kaum lelaki ramai di syurga. Dan kita perlu memahami bahawa hadis tadi yang Nabi sebut kaum wanita ramai menghuni neraka, itu semasa kuliah khas Nabi dengan kaum wanita. Bila Nabi menyampaikan kuliah khas kepada kaum wanita, Nabi akan memastikan ucapan Nabi itu lebih memberikan bekas dan deep kepada mereka. Bukan itu satu kuliah yang umum. Itu kuliah khas kepada mereka. Untuk Nabi SAW kempen supaya memperbanyakkan sedekah sebagai bahan menyelamatkan diri daripada neraka dan membersihkan hati mereka. Wallahualam. Tuan Ikram, Ustaz Zai, saya berhenti di sini. Baik, terima kasih Ustaz Zul. Alhamdulillah penjelasan Ustaz Zul tadi insya-Allah saya fikir cukup jelas dan saya boleh rumuskan tuan dan cik puan yang menonton. Yang pertama, Ustaz jelaskan tentang konteks hadis dan saya fikir itu juga yang mungkin kita boleh ambil sebagai input penting daripada penyampaian Ustaz tadi. Apabila ada sahaja topik yang dibawa yang bersumberkan daripada hadis terutamanya, kita kena dapatkan lebih banyak maklumat melibatkan konteks perbincangan yang lebih menyeluruh. Jadi apabila disebutkan oleh Ustaz tadi dengan dirujuk kepada hadis-hadis lain dan juga perbahasan oleh para sahabat dan juga para ulama tadi, maka kita nampak lebih jelas persoalan kedudukan daripada kenyataan itu. Soalan yang saya tanyakan tadi ya. Dan yang kedua, saya fikir
kesimpulan daripada apa yang Ustaz sebutkan, ia bukan soal siapa ramai, siapa kurang, tapi ia lebih kepada dalam melihat ia sebagai satu instrumen motivasi. Bagaimana terutamanya kumpulan lelaki maupun perempuan supaya kita mempergiatkan usaha kita, mempergiatkan amalan kita, supaya kita jadikan ia sebagai motivasi. Ia bukan sebagai satu, kalau dalam bahasa Inggeris orang sebut prophecy. Memang sesuatu yang dah ditetapkan. Bila Nabi kata macam tu, habislah. Memang ke neraka lah kami ni. Kan? Dia bukan begitu. Tapi ia adalah sebagai satu unsur motivasi. Dan untuk itu, saudara-saudari, tuan dan cik puan yang menonton, sebelum saya nak serahkan kepada Ustazah Zai, saya nak paparkan sekali lagi dan saya nak kempen sedikit lah berkaitan dengan buku, kerana sesi pada petang ini adalah sesi pra cetak lah, lebih kurang pra terbit, promosi pra terbit berkaitan dengan buku yang berbahagia Ustaz Zulkhairi dan Ustazah Zai. Dan ini bukunya, sekali lagi saya paparkan. Dan untuk makluman, buku ini boleh dibeli secara pratempah di link yang dinyatakan oleh Ustazah Zai dan juga Ustaz Zulkhairi di page masing-masing. Di situ nanti mereka pinkan link untuk pembelian. Dan saya difahamkan untuk mereka yang selalu mengikuti Ustazah Zai yang mungkin kurang biasa. Ustazah ada maklumkan, ada di dalam kalangan khalayak yang selalu follow Ustazah Zai ni, kurang biasa menggunakan pembelian online ni. Jadi yang itu boleh hubungi tim khidmat, Ustazah panggil tim khidmat, ataupun boleh klik yang nombor telefon ataupun nombor yang Ustazah berikan tu, itu nanti insya-Allah akan ada yang menghubungi dan memberikan respon lah untuk membantu urusan pratempahnya. Jadi inilah bukunya, okey. Dan nanti mungkin selepas kita serahkan kepada Ustazah Zai, saya mungkin nak paparkan sedikit kandungan dalam buku supaya tuan dan cik puan boleh lihat, orang kata iklan acah dia panggil, ataupun dalam bahasa Inggerisnya teaser. Bahasa Melayu kita sedap lagi tu, iklan acah. Teaser kan, okey. Jadi balik kepada persoalan kita yang kita nak bincangkan. Tadi Ustaz Zulkhairi sebutkan tentang hadis itu untuk motivasi, bukan untuk ancaman. Jadi kalau boleh saya nak serahkan kepada Ustazah Zai. Kalau Ustazah Zai mungkin boleh bantu, terutamanya kumpulan, dia umum sebenarnya, tetapi kerana fokusnya itu dikatakan wanita lebih ramai di neraka, kan, walaupun kita ubah wanita atau lelaki lebih ramai di syurga. Jadi bagaimana lelaki ataupun wanita, apa yang mereka boleh lakukan dalam usaha untuk memastikan mereka termasuk dalam kumpulan yang berjaya mendapatkan syurga ataupun menghuni syurga. Jadi apa yang perlu dilakukan, dan kalau boleh yang ini Ustazah, kalau hadis tu tadi umum lelaki atau wanita, tapi sekarang kita nak tengok diri kita sebagai seorang Muslim ataupun mukminah. Apa yang kita boleh buat, Ustazah? Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur yang setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu wa taala, kita bersiaran pada 15 Sya'ban. Okay, kemudian hari Jumaat selepas asar, subhanallah. Kemudian tanpa kita sedar, ini adalah anniversary kedua kita ber-PKP. 18 Mac 2020, hari ni 18 Mac 2022, Masya Allah. Ini semua tanpa sedar, sahabat-sahabat, betapa hebatnya semua kita kerana berjaya melalui fasa demi fasa, segala P dah kita lalui, PKP, PKP, B, PKP, D, segala PKP, PP, habis segala P lah, alhamdulillah. Jadi nak ceritanya, pada petang ini saya bersama dengan Tuan Ikram kita, bersama dengan Ustaz Zul, subhanallah, terasa kerdil diri yang besar ni sebenarnya, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi saya seronok sebab bakal lahirlah lagi seorang anak saya. Kan itulah dia buku yang bakal terbit ini. Masya Allah, hasil kerjasama dengan penulisan Ustaz Zul yang sangat baik. Itulah dia 52 tajuk. Jadi sahabat-sahabat, izinkan saya Tuan Ikram dan juga Ustaz Zul untuk saya sedikitlah juga merasa bertanggungjawab untuk menceritakan kenapa buku ini perlu ada di atas meja kita, di dalam almari buku kita untuk kita jadikan rujukan. Sebab ketika naskah ini sampai ke meja saya, ibaratnya saya jadi macam ketagih nak baca.
ketagih dan ketagih dan ketagih sebab benda ni kita baru tahu ni. Sebab banyak benda yang kita mengaji mulut ke mulut kan, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita ingat betul belaka dah. Antara yang paling kita risau adalah ramainya orang perempuan di dalam neraka. Masya Allah, dari segi jantina, dari segi kaya atau miskinnya, memang jelasnya lebih ramai orang fakir, orang miskin dalam neraka berbanding orang kaya. Jadi kesian orang kaya. Kalau kita dah jadi orang kaya, mungkin ada dua kelompok. Ada yang kata, aku nak buanglah semua harta aku ni kalau disebabkan harta aku ni aku tak layak syurga. Okay, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada juga yang termotivasi dengan, tak apalah, setengah kaya ni lah nak infakkan harta benda kita ni ke jalan Allah semasa hidup. Bukan saat setelah matinya kita. Kan? Pahala tu tak berjalan macam ketika kita hidup ni. Lebih elok dibelanjakan ketika hidup. Jadi macam-macam perancangan. Ada yang makin baik keadaan dirinya bila membaca hadis-hadis, mengetahui hadis seperti ini. Ataupun semakin buruk. Samalah juga dengan jantina. Dan saya suka bila Ustaz Zul sebutkan tadi, orang dulu-dulu bila belajar direct daripada Nabi SAW, Masya Allah, tak pula sibuk nak membandingkan mana yang hebat, lelaki ke perempuan. Hatta ada kecelaruan kan, yang lelaki sibuk kalau macam tu jadi orang perempuan lah, yang perempuan penuh sibuk, tak apalah kalau macam tu kita tukar jantina lah jadi orang lelaki, mungkin lebih mudah untuk masuk ke syurga. Tak itu yang diperdebatkan, diperbincangkan. Hari ini dengan kuasa viral dan sebagainya, benda belum sahih, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukankah lebih baik kalau kita ada bahan bacaan yang bermutu, yang kita rasakan Masya Allah perbahasannya Ustazah Zai sendiri tak mampu untuk menyelak satu persatu kitab. Jadi bila ada kitab seperti ini di atas meja, subhanallah kita boleh menjadikan rujukan demi rujukan. Tapi sahabat-sahabat yang menonton pada petang ni, Ustazah awal lagi dah menyebutkan kepada sahabat-sahabat di PTS. Ustazah takut ni sebenarnya. Takut apa? Takut mokcik-mokcik tak nak beli buku ni. Kenapa mokcik-mokcik tak nak beli? Alah Ustazah baru baca satu muka surat ngantuk dah. Inilah kita yang silapnya. Sebab apa? Sebab kita boleh gunakan buku ini sebagai bahan rujukan yang mengikut sub-sub tajuk dia. Ada 52 topik. Masya Allah, kita akan rasa macam contoh tajuk pada buku ni. Patah balik Tuan Ikram yang muka depan dia tadi. Belum hafal lagi ni tajuk dia. Siapa lebih utama, wanita dunia ataupun bidadari syurga? Sudah pasti kita orang perempuan nak tahu. Kan kita ni ada keutamaan ke untuk masuk ke syurga Allah. Jadi di sini ada perbahasan dia. Justru sahabat-sahabat muslimin muslimat, walaupun buku ni tebal, walaupun kita tak mampu nak khatam sekaligus baca, tapi sebenarnya dia merupakan satu khazanah ilmu. Dan sangat cantik kalau kita hadiahkan. Saya dah ada dalam kepala ni Tuan Ikram. Saya kata kalau ada bakal menantu sebagainya nak buat hantaran, inilah kitab yang terbaik. Nampak cantik, tebal, subhanallah, kualiti. Sebab apa? Selama ni kita tersilap. Tak apa-apa kita letak atas dulang hantaran tu. Jadi biarlah benda yang bermanfaat. Ini maksud. Jadi bila kita nak bahaskan lelaki ke perempuan yang ramai dalam syurga, dalam neraka, kita nak sebut satu hadis pada muka surat, nanti kita akan jumpa 435. Subhanallah, saya baca awalnya sahaja menurut Ibnu Taimiyah, li'annan nisa aktsaru minar rijal. Ketika baca mukaddimah ini, saya pun senyum. Betul lah tu, sebabnya lelaki, perempuan lebih ramai daripada lelaki. Maka kalau perempuan lebih ramai dalam neraka, itu logik sajalah kalau kita fikirkan secara logik. Masya Allah, jadi Ustazah menulis dalam bicara santai Ustazah Zai di belakang tajuk ini. Subhanallah sahabat-sahabat muslimin muslimat. Suka untuk saya bacakan, mengapa kita seakan-akan melakukan kerja Tuhan. Dia marah ni Tuan Ikram ni, Ustazah dah bacakan dulu ni, tak surprise. Tak jadi acah. Saya nak baca juga. Masya Allah. Mengapa kita seakan-akan melakukan kerja Tuhan? Follower Ustazah Zai, dia dah biasa dah dengan bahasa Ustazah macam ni. Ya, Ustazah selalu cakap macam tu. Kenapa suka sangat kita ambil kerjanya Allah? Sedangkan kita hamba. Allah tu adalah Tuhan kita yang tak mungkin diduakan, tak mungkin ditigakan. Kita tak boleh sama sekali mensyirikkan Allah. Jadi bila kita sedar diri kita hamba, hidup kita ni mudah. Taat, ikut je. Akhirnya bila kita sibuk nak mengambil kerja Tuhan, kerja kita takkan selesai. Kerja kita sebagai hamba ni takkan selesai. Jadi saya memujuk di situ sahabat, kerja kita ni sebenarnya adalah berusaha keras untuk menghindarkan diri daripada seksaan api neraka. Semua orang ada peranan untuk Allah dah sebut dalam Quran. Jelas dah tak ada siapa yang boleh membahas ayat-ayat Allah. Semuanya tepat benar belaka.
qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu daripada api neraka Allah. Jadi dirimu, sama ada lelaki atau perempuan, mu itu. Keluargamu, kalau kita kata ustazah saya tak ada keluarga, saya single je, nak berdoa ni nak dapat jodoh, tak dapat lagi jodoh. Dia jadikan alasan. Jadi saya tak perlu jaga keluarga saya. Bukankah kamu tumbuh daripada seorang ibu dan ayah? Kamu punya adik-beradik lain walaupun kamu belum membina generasi bawah kamu, tapi siapa di atas kamu yang kamu bertanggungjawab. Sebab itu seorang lelaki mempunyai kakak, adik perempuan, siapa sahaja. Masya Allah, itu adalah menjadi tanggungjawabmu untuk ditegur. Jangan menjadi seorang lelaki yang dayus, membiarkan sahaja, melihat maksiat depan mata, kemurkaan Allah berlaku dalam keluarganya, dia tak berani nak tegur. Jadi kat situ keutamaan. Kita bukan bicara tentang siapa yang solatnya paling banyak, siapa yang puasanya paling mantap, ibadahnya, zakat, haji sebagainya. Bukan. Kerana itu dah menjadi rukun Islam. Kalau yang ini kita tak buat, confirm lah kita tidak akan ada tempat di dalam syurga Allah. Tapi sekarang kita bicara yang menonton hari ini insya-Allah sudah golongan musallin, orang-orang yang solat, golongan orang-orang yang dah berpuasa, membayar zakat insya-Allah. Jadi macam mana nak menempatkan diri dalam syurga? Sebab saya teringat, betulkan saya Ustaz Zul kalau saya salah. Sebab dulu-dulu masa saya kecil, Ustaz saya selalu cakap macam ni. Kan? Kita buat rukun Islam, rukun iman tu baru sebelah kaki dalam syurga. Maknanya kita masa tu kecil lagi kita fikir baru sebelah kaki buat semua rukun Islam, rukun iman tu. So sebelah kaki lagi apa? Masya Allah, rupanya banyak lagi. Jadi semua orang lelaki, orang perempuan kena ada tanggungjawab untuk memasukkan lagi sebelah kaki kita ke dalam syurga. Semua kita ada peranan. Jadi kalau Nabi SAW bagi tahu kepada kita ada 4 orang wanita yang memang disebutkan. Itulah dia Asiyah, Ustaz Zul sebut dah tadi. Siapa Asiyah? Masya Allah, Asiyah seorang wanita yang sangat committed. Masya Allah, solehah sungguh. Sangat taat kepada perintah Tuhannya. Tapi mempunyai pasangan yang sangat dimurkai oleh Allah kerana berani ana rabbukumul a'la. Menyebutkan bahawa aku ni Tuhanmu yang paling tinggi. Ustaz Zazai selalu sebut ni Tuan Ikram kepada semua anak-anak murid ni. Pernah ke kita tengok suami kita sejahat Fir'aun? Kalau duk mengadu dekat Ustazah ni, Ustazah suami saya macam-macam. Padahal suami dia tu jiran kita kadang-kadang. Saya sayang jiran tu kerana Allah duk jumpa kat surau sebagainya. Tiba isteri mengadu. Contoh, saya kata Kak tak payahlah cerita saya sayang suami akak ni sebagai jiran. Kan kita nak bersedara, nak berjiran sampai syurga ni, akak duk cerita-cerita ni nanti lama-lama saya jadi tak suka pula dekat dia. Janganlah membina benci dalam hati saya. Tak boleh cerita-cerita buruk suami ni pada kita. Contoh macam tu sebab orang yang diceritakan tu adalah orang yang kita kenal. Yang lebih dahsyat lagi orang perempuan ni kadang-kadang dia menonton tanyalah ustaz, apa-apa rancangan live dekat TV. Dia siap, Ustaz saya ni Muzayyanah Abdullah, suami saya kan perangai, janganlah macam tu sahabat-sahabat. Sebab orang menonton, suami dia aku tak tahu pun. Siap cerita dekat TV lagi. Allahu Akbar, kat mana sebenarnya kita, Allah nak tutup aib kita tapi kita buka aib itu. Jadi Ustazah dah tak banyak masa nak mendengar rintihan macam dulu-dulu tu. Ustazah tanya satu je Tuan Ikram. Ustazah tanya, jahat macam Fir'aun ke Kak suami tu? Tak adalah jahat macam Fir'aun sangat. Ustazah baik sikit dari Fir'aun. Jadi kalau baik sikit dari Fir'aun, insya-Allah laluan akak untuk ke syurga ni lebih mudah. Asiyah suaminya sedahsyat Fir'aun itu, Allah jamin syurga untuk dia. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan siapa pasangan kita, ya kita nampak kesalahan itu kita tegur bila kita mampu. Tapi sekali tegur periuk belanga naik kat kepala kita, lebam-lebam tubuh kita, apalagi kudrat kita. Doakan kebaikan kerana Allah tak buta untuk melihat kita yang ditakdirkan oleh Allah dijodohkan dengan lelaki seperti itu. Bahkan terkadang dulu 10 tahun pertama okey, baik-baik saja, tenang-tenang saja. Setelah 20-30 tahun berubah kalanya. Itu kadang-kadang berlaku macam tu. So macam mana kita nak teguh sebagai seorang wanita selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah. Kekal menjadi wanita solehah seperti Asiyah. Sahabat-sahabat, sebab syurga itu kita yang nak rebut. Kita tak boleh kata, habis tu macam mana Ustazah? Saya belajar, saya nak beramal. Untuk anak-anak saya pun beramal dalam rumah tangga saya. Tapi kalau suami saya tak buat, susah. Saya akui memang susah. Seolah-olah perjalanan kita tempang, kita berjalan di sebelah kaki untuk mendidik anak-anak dengan agama.
Tetapi dengan sebelah kaki, hatta orang tak ada kaki, hanya dengan tongkat, dengan kursi roda masih boleh membina kehidupan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kekallah menjadi wanita solehah seperti Asiyah untuk merebut syurganya Allah. So kalau betul lah ramai wanita yang dicampak dalam neraka, semoga kita menjadi burung gagak yang pelik tadi. Maknanya dalam banyak-banyak burung gagak, seekor 2 sahaja. Ya Allah, saya sayu bila Ustaz Zul sebut macam tu. Akukah itu ya Allah? Layakkah ya Allah? Sebenarnya nak sebut tu tak layak. Sebab kita hari ni jadi orang perempuan, kadang-kadang Tuan Ikram, Ustaz Zul, lagi pelik jadi orang perempuan hari ni. Dia memang nak kelihatan pelik. Sukalah yang pelik-pelik, pakaiannya pelik, cara cakapnya pelik, media sosialnya dipelikkan dengan macam-macam. Dia cukup suka kalau dia pelik lain daripada yang lain. Sebab tu dari segi pakaian contoh, saya kata tolonglah jangan pelik-pelik sangat. Kalau pelik sangat 100 orang datang kenduri, kita seorang je yang lain. Orang lain duk pakai tudung elok, kita lepas tudung, serban songkok bertingkat-tingkat ke atas tu. Konon tutup aurat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi pelik daripada yang lain. Bangga pula. Semua mata lelaki tertumpu kepada aku. Ini bukan pertandingan pakaian tercantik, terpelik. Bukan sahabat-sahabat. Tapi siapa yang paling dipandang Allah dengan hati yang penuh tawaduk. Dia kaya membeli sahabat-sahabat dirahmati Allah pakaian-pakaian yang dia mampu, tak apa sebab tak pakai duit kita pun. Tapi maksudnya jangan jadi orang yang pelik dari segi itu. Kesian, okay, sahabat-sahabat. Jadi biarlah kita kelihatan sama tetapi yang Allah nampak perbezaannya adalah takwa. Itu yang rambut sama hitam, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi hati ni lain-lain. So itu cerita tentang Asiyah. Siapapun pasangan kita, kita berhak ke syurga seperti Asiyah. Wanita kedua disebutkan adalah Maryam. Masya Allah, Al-Fadhil Ustaz sebutkan tadi tentang wanita bernama Maryam. Tak dianugerahi suami, tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki dan takkan wujud lagi wanita seperti Maryam pada akhir-akhir zaman ini. Jangan orang ketuk pintu rumah kita, sayalah Maryam, Ustazah nak bela tak anak saya ni, ini keturunan Nabi Isa, ini keturunan Maryam ni. Tak ada lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi orang seperti Maryam adalah gambaran bagi wanita-wanita hari ini nak mengharapkan ada jodoh, ada pasangan. Tapi berapa ramai sampai ke akhir hayat hidupnya subhanallah tak ada pasangan. Subhanallah, bahkan membela anak-anak angkat, memberi makan anak-anak yatim, membayarkan yuran anak-anak tahfiz sebagainya sebab dia tak ada anak sendiri. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi tak semestinya dengan seorang lelaki kamu mudah ke syurga dengan title isteri itu. Sebab ibu kita Maryam telah menunjukkan kekal beramal soleh. Ada satu amanah, itulah Nabi Isa alaihissalam sedari kecil, fitnah datang kepada dia, sakit, orang difitnah lebih dahsyat daripada membunuh ni sakitnya. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita melalui fasa difitnah macam-macam sampai terduduk kita, bahkan habis perniagaan kita, kan bercerai-berai suami isteri, rosak keluarga kita, asbab fitnah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada manusia yang pernah melaluinya tetapi dijamin syurga oleh Allah, itulah Maryam. Jadi bagaimana pengaduan Maryam kepada Tuhannya? Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan bandingkan dengan kita difitnah, kita cerita kat Facebook, tak cukup dengan tu IG pula, TikTok pula, semua benda kita nak cerita. Akhirnya kita tak sempat nak mengadu dengan Tuhan kita. Ini adakah kita berciri syurga kalau kita ceritakan semuanya kepada orang? Kau tak tahu apa yang aku rasa dengan fitnah ni menjadikan aku sekian-sekian. Akhirnya kita mengundang simpati orang tetapi kita tidak mendapat curahan rahmat daripada Allah. Wanita kedua. Ketiga, sahabat-sahabat, kalau Ustazah boleh sebutkan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, siapa? Bukan orang yang dikuliti dengan emas dan perak. Tidak. Kenapa dipilihkan Sayyidina Ali untuk menjadi pasangan hidupnya yang menjaga Fatimah selepas keluar daripada rumah ayahnya, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bukan Ali, Sayyidina Ali orang yang kaya raya. Tetapi maksud dengan kemiskinan, ketidakcukupan dari segi zahirnya, Fatimah masih berhak bahagia. Kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Menerima segala kekurangan suami itu tidak dicukupi dengan harta benda tetapi cukup mempunyai takwa yang membesarkan anak-anaknya, bertemu dengan ayah, minta pembantu. Kan ramai tawanan-tawanan ni, wahai Rasulullah, kenapa tak diberikan kepada aku sebagai pembantu? Tapi cukuplah dengan zikrullah. Orang sekarang kalau dinasihat macam ni, Ustaz, duk kata kenyang ke Ustazah dengan zikir tu? Kesian kita.
sahabat-sahabat dirahmati Allah kan, sebab bukan untuk menggemukkan zahir kita sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetapi untuk menggemukkan iman dan kantung pahala kita. Subhanallah. Jadi dia ajar begitu, seorang anak yang taat, isteri yang taat, subhanallah, terus amal. Masya Allah. Dan amalan itu bukan saja diamal oleh sang isteri putrinya Rasulullah, tapi juga diamal oleh Sayyidina Ali dalam melayari kehidupan berumah tangga. Maksudnya pergantungan hidup kepada Allah walaupun nampak kehidupannya begitu sulit. Fatimah bintu Rasulullah. Subhanallah sahabat-sahabat, terakhir wanita bernama Khadijah. Inilah orang pertama yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kekal, cekal sampai ke akhir hayatnya. Subhanallah, sanggup berkorban, habis segala harta bendanya untuk membantu perjuangan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata saya ni balu ustazah, susah hidup saya sejak kematian suami, susah ustazah hidup saya sejak jadi janda ni, orang fitnah macam-macam. Khadijah pernah melalui menjadi balu, Khadijah pernah melalui menjadi janda. Dan Khadijah diangkat oleh Allah menjadi isterinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, contoh mana lagi kita nak ikut? Wanita-wanita yang berjoget-joget di depan TikTok ke? Adakah ustazah-ustazah hebat sekarang ni tak layak pun bagi nak kami disenaraikan sebagai contoh-contoh yang terbaik, kerana kami belum mati dan belum ada mana-mana pun yang kita jumpa calon-calon syurga, tak ada. Tak layak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Ustazah Muzayana, siapa sahaja yang sedang bersama-sama kita harus melihat selak sungguh-sungguh fasa kehidupan mereka ini, Asia, Maryam, Fatimah, Khadijah. Dan ada dalam versi hadis lain yang menceritakan tentang Aisyah, kehebatan wanita-wanita syurga, isteri-isteri Rasulullah. Inilah dia yang kita nak contoh, yang kita nak belajar. Jadi kita akan fokus pemikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk mencontohi mereka. Jadi datanglah kan budaya-budaya apa pun, ini kita just orang kata macam melepaskan batuk di tangga. Terbuka TV nampak ustazah dosa ke sambil acik lipat-lipat kain, tiba-tiba nampak perempuan nyanyi-nyanyi. Acik tengok macam mana tu? Tengok dengan nafsu beria-ria ataupun acik sekadar nak lipat kain? Jagi tukarlah balik rancangan agama. Jagi acik zikirlah pula. Bukan kita tengok sampai meleleh air liur, syok juga ni kalau aku pakai macam ni, popular juga aku ni. Kan sahabat-sahabat, sebab kotak TV itu dah ada dalam rumah kita. Kita sentiasanya nak baca Quran, anak kita pun pindah rumah, lari rumah nanti. Malah duduk rumah tu, mak tu asyik dengan Quran je contoh kan. Kita kena raikan juga anak-anak muda ni. Tapi bukan kita yang hafal segala nama hero hidup, hero mati, semua kita hafal. Sampai sembahyang lambat. Kenapa? Sebab maknya yang sibuk tengok drama Korea, Hindustan, segala dia yang sibuk tengok. Tapi cerita nak jadi wanita syurga. Sahabat-sahabat, kita yang mengusahakannya. Allah beri mengikut apa yang kita usahakan. Benar hasil tu adalah mutlak milik Allah. Tapi macam mana Allah nak bagi kalau kita tak pegang kuncinya? Sahabat-sahabat, kunci utamanya itu adalah taqwa. Jadi sama ada lelaki ataupun perempuan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, petang ni kita nak faham sungguh apa sebenarnya yang kita telah usahakan untuk syurga itu sendiri. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi kalau orang lelaki, kita dah tahu dah betapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Macam mana kita nak jadikan diri kita sebagai qawwam kalau tak ada ciri-ciri pemimpin? Pemimpin tu mesti duduk di hadapan. Barulah anak isteri kata memang layaklah kita dengar cakap bapak ni. Sebab kalau bapak belum habis waladhdallin, kita tak boleh amin dekat belakang. Maksudnya apa sahabat-sahabat? Macam mana kita nak sebut kita boleh memimpin rumah tangga kita ke jalan yang baik kalau kita tak menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada mereka. Maka Nabi SAW bagi tahu siapa yang paling baik di kalangan kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Apalagi yang paling baik kepada ahli keluarganya. Ini yang paling orang perempuan suka. Ustazah, versi hadis tu kata yang paling baik kepada isterinya kan? Cuba Ustazah ulang balik. Saya nak sebut depan suami saya ni. Main lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa dia suka saling nak tempelak menempelak. Saling nak padan mukakan. Ni Nabi cakap ni bang. Kan? Orang lelaki takkan masuk syurga kalau tak baik dengan isterinya. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Orang lelaki pula, ada pula dia nak kona cerita. Kan? Orang perempuan yang paling ramai dalam neraka. Akhirnya duk gaduh gitu saja. Kita tak berusaha pun untuk merebut tempat di dalam syurganya Allah. Jadi hari ini kita dah melakukan kebaikan, dah khatam dah kitab yang tebal ni, contoh nanti kita dah beli duduk atas meja kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Kita duk bercakap, membaca, buatnya tidak. Silap juga, Masya Allah, sebab ada banyak contoh dalam ni. Jadi bila ustazah baca cakap, ya Allah Tuhan, aku tak nak tersilap lagi. So panduannya jelas, arah tujunya jelas, tinggal kita nak melalui sahaja. Kita hari ni tahu syurga tu penuh dengan nikmat. Seronoknya kalau dapat masuk syurga penuh dengan istirahat yang aku tertangguh kat dunia, semuanya aku dapat dalam syurga. Wah, semua orang berangan-angan, macam nampak bintang-bintang bergemerlapan bila kita sebut tentang syurga. Tapi sahabat-sahabat, jalan menuju ke syurga tu kita tak nak tempuh pun. Sebab ada jalan menuju tu. Apa dia? Allah dah sebut dah. Quran, hadis. Kita tak jumpa dalam Quran dan hadis. Maknanya benda ni batal, tak ada. Apa benda COVID ni semua dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Kat mana kita nak tengok ijma' dan qiyas? Kan ada sumber perundangan Islam, sahabat-sahabat. Jadi jangan banyak sangat kita bergaduh hidup atas dunia ni. Orang yang banyak bergaduh, bertelaga habis dengan ini tak setuju, itu tak sokong. Maka akhirnya sahabat-sahabat, jalan ke syurga tu gelap terus. Takkan mungkin kita jumpa jalan yang cerah. Hari ni Islam ni satu daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan ia sangat menyatukan. Ustazah baru balik daripada Baitullahil Haram. Subhanallah, yang bertawaf di Baitullah, di keliling Baitullah itu adalah orang daripada pelbagai negara. Kenapa? Berarahkan kepada kiblat yang satu. Masya Allah, dan kita boleh walaupun bahasa ayam dengan nitik boleh bersembang. Sebut jannah, tahu dia cerita pasal syurga. Sebut Allah, cerita pasal Tuhan kita. Sebut sallu ala Nabi, sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul kita. Sama daripada jiwa yang satu. Subhanallah sahabat-sahabat, kita nak menyatukan ini bukan dengan pertelagahan, bukan dengan pergaduhan, bukan dengan rasa aku yang paling hebat, akhirnya semuanya tergelincir seperti membina sebuah bangunan di jurang api neraka. Tapi kita nak membina sebuah bangunan di tepi-tepinya syurga supaya sahabat-sahabat nanti mudahlah untuk kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah itu. Okay, mudah-mudahan Allah beri faham. Saya minta maaf dan saya serahkan balik kepada Ustaz Zul untuk tegur mana-mana yang silap. Ampun maaf, insya-Allah. Terima kasih Ustazah Zai. Alhamdulillah, subhanallah. Ustazah Zai punya penjelasan tadi saya fikir cukup jelas, dengan contoh diberikan, dengan dengan analogi yang digambarkan, dan tuan dan cik puan yang menonton, sekarang kita ada 460 orang. Saya fikir gandingan ini gandingan yang cukup menarik, cukup baik. Sebab apa? Sebab mendengar Ustaz Zul bercakap tadi, dia terus masuk ke dalam kepala saya. Tapi mendengar Ustazah Zai bercakap, dia terus masuk dalam hati saya. Dia gandingan yang mana satu untuk kita berfikir. Ustaz Zul memberikan kita banyak maklumat tadi untuk kita fikir, tetapi Ustazah Zai tadi memberikan banyak kata-kata berunsur semangat dan juga kata-kata berunsur kesedaran yang ya Allah menyebabkan saya terus sendiri terasa dalam hati tu. Dan Ustazah pula menyeru nama saya banyak kali tadi. Itu yang memang terasa sungguh. Ustazah Zai, ada beberapa sahabat kita yang memang bila Ustazah sebut tadi berbakti kepada suami, contoh macam Kak Yat Zakaria. Bagi yang ada suami, anda jagalah dan taat kepada suami dengan baik. Suami saya yang suami telah meninggal, rindunya Allah saja yang tahu. Allah Kak Yat, mudah-mudahan Allah tenangkan hati Kak Yat, dan mudah-mudahan Kak Yat dapat beramal, insya-Allah masuk syurga, bertemu dengan suami di syurga insya-Allah. Kemudian kita ada lagi satu Ustazah, Puan Zaliha Yusof. Puan Zaliha Yusof, Assalamualaikum Ustazah. Pada yang ada suami, jagalah suami baik-baik. Saya suami dah meninggal, rindunya pada suami, Allah yang tahu. Jadi yang ini ni, saya tadi bila, walaupun sekadar membaca sahaja, tetapi cukup menyentuh hati. Kita doakan juga Puan Zaliha nanti insya-Allah masuk syurga, bertemu dengan suami di syurga insya-Allah. Amin. Tuan, satu saya nak sebut lagi kan, bila sebut Yat Zakaria ni sahabat saya, baru balik umrah dengan saya ni, tapi dia tak tahu cerita ni. Dia tak tahu cerita ni, so saya nak cerita dengan Kak Yat Zakaria. Baru ni dalam ramai-ramai jemaah umrah saya, ada seorang muslimat datang bertemu dengan Ustazah. Masya Allah, dia bertemu dengan Ustazah, apa yang dia minta lah dengan air mata yang bergenang. Salah ke Ustazah, saya berdoa depan Kaabah, saya nak bertemu dengan suami saya kat sini. Saya tak faham, suami dia datang umrah ke apa ni, saya tak faham. Rupanya 5 tahun lepas suami dia dilanggar lori terus meninggal. Jadi dalam usia muda, anaknya masa tu kecil lagi, masa bayi. Sekarang anak tu dah berusia 5-6 tahun lebih kurang macam tu. Jadi maknanya anak tu tak faham apa-apa.
Jadi Ustazah teringat dulu-dulu Ustazah pernah bawa seorang makcik ni pun kematian suami. Beliau ni umrah tajaan kami lah. Bukan orang senang, sahabat-sahabat, tapi sangat ceria. Lepas tu bila dia ceria lah, bawa kawan sebilik dia pergi ke sana sini. Dia macam ketua dalam bilik tu walaupun dia bukan orang yang berkali-kali datang Mekah. Suka tolong orang, sangat ceria. Saya senang ada orang macam tu. Tapi bila habis umrah yang ketiga, dia jadi senyap. Sampai dekat Madinah dia senyap, dia tak berkawan pun dengan orang semua, murung sangat. Saya tak faham kenapa. Rupa-rupanya bila dia balik daripada umrah, dia kata dia nampak suami dia bersandar dekat Kaabah sepanjang dia tawaf. Sebab itulah yang dia berdoa, dia nak jumpa dengan suami dia yang dah lama tinggalkan dia masa anak kecil-kecil lagi. Jadi balik tu saya sampai ke Sudah, saya tak tahu kenapa makcik ni jadi murung. Rupanya sampai kat Malaysia anak dia cerita, Ustazah rupanya mak rindu, mak nampak ayah bersandar dekat Kaabah. Jadi saya cerita dekat muslimat yang baru ni bersama dengan saya. Saya kata memanglah tak salah kita nak berdoa apa pun dengan Allah sebab Allah Maha mengetahui. Tapi kalau Allah tak bagi, jangan marah-marah Allah. Sebab mungkin Allah tak beri kita nampak tu ada sebab. Kenapa? Allah tahu di mana kemampuan kita, di mana kekuatan kita. Tengok macam makcik hari tu, terus hilang keceriaan dia. Terus dia tak mampu dah nak meneruskan hidup. Jadi cubalah minta dengan Allah yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kita. Allah yang pimpin, Allah yang pandu. Rupanya penyesalan dia, saya ustazah wanita berkerjaya, saya ustazah wanita yang apa-apa pun biar suami cuti kerja sebab suami gaji kecil, suamilah yang jaga anak-anak, biar saya je yang sibuk. Jadi saya banyak menafikan suami saya. Saya menyesal ustazah, saya tak sempat minta maaf dengan suami. Oh, sharing yang macam ni Tuan Ikram, saya terus teringat bahawa antara jalan mudah wanita nak ke syurga adalah melalui suami yang bersuami. Melalui ibu dan ayah yang tidak punya suami sampai bila pun umur kita masih dengan ibu dan ayah. Jadi sangat yang ada suami ni menyebabkan kita berfikir, tu sebab Ustazah kata tak payah kita masuk universiti pun untuk fikir benda ni. Kita fikir aku isteri sekarang. Baik mana ataupun buruk seperti isterinya, suaminya Asiyah, aku tetap kena jadi wanita solehah, isteri yang baik kepada suamiku. Soal dia jahat itu antara dia dengan Allah. Kita tak nak jadi macam wanita ini menyesal, tapi kita berikan kebaikan-kebaikan kepada dia. Syukur ada rasa penyesalan itu. Syukur ada air mata yang bergenang. Syukur ada rindu. Sebab kebaikan-kebaikan yang akak buat hari ini, insya-Allah pahalanya juga boleh mengalir kebaikan itu bila mana akak niatkan kebaikan. Jadi rindu ini adalah anugerah Allah. Akak raikan rasa rindu ini dengan sentiasa dan kerap menghadiahkan doa. So kita belajar wahai wanita, kalaulah jambatan utama kita ke syurga adalah suami, tolong apa pun cara ujian yang datang daripada suami itu adukan kepada Allah. Allah Maha membolak-balikkan hati. Hari ini mungkin dia tak baik, mungkin baiknya dia lepas kita mati. Tukang istiqamah doakan kita bersama isteri barunya. Tu saya cakap macam tu Ustaz. InsyaAllah bersama isteri. Marah pula dia bila kita cakap macam tu. Maksudnya dia pimpin isteri baru ke masjid, dia teringat dulu arwah isteri akulah yang paling pok-pok suruh solat, suruh pergi masjid. Sekarang dia dah tak ada dah. Pimpin isteri baru tu pun kita didoakan sahabat-sahabat. Tapi mokcik-mokcik buat apa Ustazah kalau dah kahwin lain tu tak ada makna. Banyak maknanya. Okay, tapi kita kena fahamlah konsep tu. Macam mana kita hidup mendoakan si mati, kemudian orang yang mati doakan kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak payah fikir dah. Sampai ke tak sampai, yang penting kita doakan kebaikan itu adalah ibadah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Itu sahaja, okay? Jadi sharing itu sebab soalan daripada dua muslimat tadilah untuk membantu insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustazah atas respon daripada dua muslimat yang tadi memberikan komentar. Ramai sebenarnya Ustazah yang memberikan komentar, tapi ialah masa kita pun agak terhad. Tetapi insya-Allah kepada yang memberikan komentar, saya lihat ada ramai ni, dekat 500 orang yang mengikuti pada sesi ini. Suka untuk saya maklumkan, insya-Allah buku ini tak lama lagi akan siap diterbitkan, dan kepada yang berminat, kepada yang nak dapatkan segera buku ini, seperti yang tertera di skrin tu, boleh tengok, boleh cari link itu, dan link itu juga diletakkan di page Ustazah Zai dan juga page Ustaz Zulkhairi. Sama ada Izilah Bidadari Syurga ataupun Izilah Bidadari, boleh terus gunakan kedua-dua link itu.
Dan ada yang tanya ni, Cik Puan Emily, Brunei boleh beli ke? InsyaAllah tak ada masalah. Di Brunei pun boleh dan kita akan hantarkan ke Brunei buku ini. Ada yang tanya harganya berapa? Ketebalannya sangat tebal untuk makluman Tuan dan Cik Puan. Tak silap saya dalam 488 halaman. Jadi yang ini ni harganya mungkin berapa? 30 lebih ke 40, gitulah harganya. Nanti boleh tengok. Dalam link itu nanti kita paparkan secara lengkap semua yang berkaitan dengan buku. Dan di dalam buku ini juga Tuan dan Cik Puan yang mengikuti sesi ini dibahagikan perbincangan itu kepada tema-tema unik dalam kluster-kluster yang berbeza. Saya cuba bacakan. Bahagian satu, isu kefahaman bahasa, soal bahasa yang mungkin mengelirukan. Yang kedua, bahagian dua, isu kehidupan Muslim. Bahagian tiga berkaitan dengan ibadah dan amal seharian. Bahagian empat berkaitan dengan kisah-kisah popular. Okey. Dan bahagian lima berkaitan dengan rumah tangga dan keibubapaan. Dan setiap isu itu dimulakan dengan perbincangan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Khairi dalam bentuk ilmiah untuk minda kita, dan kemudian diikuti oleh penjelasan tambahan daripada Ustazah Zai yang saya rasa ada yang panjang, ada yang pendek, tapi tak kira panjang pendek memang masuk dalam hati ni, insya-Allah. Memang masuk dalam hati. Kan? Jadi memang kita gandingkan dua orang tokoh untuk buku ini supaya kedua-duanya tu dapat menjentik minda dan membangkitkan rasa. Begitu. Menjentik minda dan membangkitkan rasa. Jadi Tuan dan Cik Puan yang ada di sini, saya paparkan sekali lagi link untuk pembelian. Ada 2 link untuk pembelian, boleh gunakan link itu, dan link itu ada juga dipaparkan di Facebook page Ustaz Zul Khairi dan Ustazah Zai. Dan kalau ada masalah dalam borang itu, nanti di bawahnya tu ada ruang untuk klik dan bertanya kepada pegawai yang menguruskan. Nanti boleh klik sahaja, dia akan terus masuk ke WhatsApp. Dan lepas tu boleh tanyalah kalau ada yang mungkin ada kesukaran ke apa ke. Kita ada ramai Ustazah Zai dan juga Ustaz Zul yang membuat tempahan dari Brunei dan juga Singapura. Kita ada juga terima tempahan dari Brunei dan Singapura. Dan saya fikir di dalam ni pun ada ramai juga yang bukan dalam kalangan orang Malaysia yang terlibat. Jadi saya jemput kepada semua untuk dapatkan buku ini sesegera mungkin. Dan insyaAllah Ustazah Zai dan juga Ustaz Zul Khairi, kita akan cuba paksa Tuan dan Cik Puan, Ustazah dan juga Ustaz untuk buat diskusi buku. Kalau tengok petang ni 1 jam pun tak cukup. Tak sempat orang nak tanya soalan. Tak sempat orang nak tanya soalan dah 1 jam dah. Tapi mungkin insyaAllah nanti 52 topik itu kita cuba wujudkan diskusinya nanti. Terima kasih Ustazah Zai atas sesi pada petang ini. Terima kasih Ustaz Zul Khairi atas sesi pada petang ini. Sesi yang sangat baik, sangat bermanfaat. Dan insyaAllah kita akan maklumkan kepada Tuan dan Cik Puan untuk sesi yang berikutnya. Jangan lupa ya, sesegera mungkin tengok link yang diberikan. Dan saya lupa nak maklumkan, kalau boleh sebar-sebarkan. Sebar-sebarkan. Yang paling penting nak sebar kat mana? Sebarkan dekat grup WhatsApp. Ambil link tu letak dekat grup WhatsApp. Sebanyak-banyak grup WhatsApp tu sebarkan. Sebarkan dekat grup Telegram. Supaya apa? Supaya lebih ramai orang dapat makluman, lebih ramai orang dapat manfaat. Tuan dan Cik Puan, daripada menyebarkan benda-benda yang Ustazah Zai sebut tadilah, isu pelik-pelik kan, perempuan yang suka jadi pelik-pelik, lebih baik kita sebarkan bahan-bahan ilmu ni. Mudah-mudahan menjelang Ramadan kita dapat bahan yang baik. Jadi waktu Ramadan nanti ada waktu lapang selepas kita beramal, berzikir, kita boleh membaca buku yang baik ni, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih kepada semua yang memberi komentar. InsyaAllah ada rezeki. Nantikan nanti pengumuman untuk sesi diskusi yang lanjutnya. Yang selanjutnya insyaAllah kita jalankan, terutamanya yang berkaitan dengan buku ini. Itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.